Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam program Daurah Ramadan. Di sepanjang bulan Ramadan ni, waktu hutang, inilah program yang kita sediakan untuk tuan-tuan, perempuan, para penonton yang berada di rumah atau berada di pejabat atau berada di mana-mana untuk mengikuti, mendalami dan memahami ilmu, khususnya berkaitan dengan Ramadan. Apa isu kita yang kita nak bincang pada petang ini? Hari ini kita nak bincang beberapa tentang perkara isu-isu menarik yang berlaku di dalam suasana Ramadan. Sebab itu dalam menghadapi ataupun dalam melayari kehidupan Ramadan, ilmu itu main peranan. Dan apa saja ibadah atau apa-apa saja perlakuan manusia, dia bergantung oleh pendorongnya ialah ilmu. Allah sebut dalam Al-Quran banyak, hatta sehingga firman Allah Ta'ala yang pertama diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai isyarat pemasyhuran sebagai seorang Nabi dan Rasul, tidak lain bukan ialah surah Al-Alaq, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada banyak firman Allah Ta'ala yang lain dalam ayat Quran yang mempunyai 114 surah. Dan 114 surah, Allah mulakan surah yang pertama ini surah tentang Iqra, mula baca. Kenapa Allah beri pada Nabi SAW ayat tersebut, tidak ayat lain, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Sajadah, surah Ar-Rahman? Kenapa Allah beritahu tentang yang pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sedangkan Allah ni Maha mengetahui bahawa Rasul yang diutuskan menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir ini ialah Rasul yang ummi, Rasul yang buta huruf, yang tak boleh baca, yang tak boleh menulis, yang tak faham tentang penulisan dan pembacaan. Jadi Allah suruh Nabi membaca berdasarkan surah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Baca Muhammad. Baca Muhammad. Berulang-ulang kali Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk baca. Sedangkan Nabi jawab, ma'ana biqari, aku tak boleh baca. Kau paksa macam mana pun aku tak boleh baca sebab aku buta huruf. Nabi yang dilahirkan seorang buta, walaupun dikelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pandai, yang celik, yang bukan saja buta tapi celik, boleh baca dan boleh menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Tapi tetap Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan beginilah jalan yang paling mudah, kalau kita nak bagi analogi yang mudah. Orang tu tak boleh panjat pokok. Kita kata panjat pokok. Dia kata aku tak boleh panjat pokok. Tak ada kaki, tak ada tangan. Dia kata panjat pokok. Tetap suruh panjat. Maksudnya orang yang suruh ni mesti ada sebab. Mesti ada benda matlamat yang nak disampaikan. Jadi Allah pun ada sebab, ada matlamat untuk disampaikan kepada Nabi dan pada kita semua. Sebab Rasul mewakili kita. Allah nak beritahu kepada kita bahawa pentingnya ilmu untuk menerima agama. Ilmu main peranan nombor satu. Sebab ada ilmu yang memimpin kita kepada kebaikan dan ada ilmu yang boleh membantu kita dalam menyelesaikan masalah permasalahan agama. Ada ilmu yang boleh membantu kita memudahkan urusan yang kita tak faham. Jadi kita ambil contoh tentang bulan Ramadan. Tentang Ramadan, para menonton dikasihi Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Kita lihat banyak benda yang berlaku yang bercanggah sedikit dengan apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Allah turunkan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Apa maksudnya? Inna anzalna
anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku turunkan pada malam ni malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, kamu tahu tak malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar semalamnya khairum min alfi syahr, lebih besar ganjarannya, lebih banyak ganjarannya nak diberi melebihi 1000 bulan. Sehingga akhir ayat Allah nak cerita bagaimana malam tu kan malam satu malam daripada terbit fajar, daripada terbenam matahari sehingga terbit fajar. Ganjaran Allah nak bagi dipanggil Lailatul Qadar, malam ketentuan. Sehingga sampai bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak beri kami hin-hin ataupun gambaran lah sedikit, clue-clue lah. Kalau boleh clue bila masanya yang boleh kami concentrate lebih, beri penekanan lebih kepada ibadah kami, pada perbuatan kami, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Nabi kata, carilah malam tu pada 10 malam yang terakhir. Jadi kalaulah Ramadan ada 30 hari, jadi 10 ni 21, 20, 21 sampai malam yang ke-30. Kalau 29 sampai malam ke-29, 10 malam terakhir. Jadi sahabat-sahabat ada sebahagian yang mengatakan, ya Rasulullah, boleh tak beri yang lebih spesifik, lebih menjurus ke arah itu supaya mudah kami cari. Rasulullah kata, carilah pada malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Jadi malam-malam yang ganjil. Yang paling penting 10 malam yang terakhir. Suatu bila kita tengok tentang pemahaman hadis ini di negara-negara Arab, khususnya di Arab Saudi, di Mekah dan Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, 10 malam terakhir penuh semua orang datang berjemaah untuk di masjid dan di masjid-masjid di surau-surau di seluruh negara Arab penuh, sebab nak mencari Lailatul Qadar 10 malam terakhir, dan mula istiqamah, mula i'tikaf di masjid dan sebagainya. Ada yang bawa tikar bantal, ada yang bawa makanan dan sebagainya untuk memberi khususan lebih pada 10 malam terakhir. Maknanya ialah pada 10 malam terakhir masjid penuh. Tetapi ini sikit berbeza lah dengan negara kita Malaysia. 10 malam terakhir kosong, tetapi yang penuh 10 malam yang terawal. Agak sikit perbezaannya, amat jauh beza. 10 malam terawal penuh bagaikan masjid itu tak cukup besar, bagaikan surau yang tak cukup besar. Ejik-ejik surau, ejik-ejik masjid, cuba untuk membesarkan surau, membesarkan masjid, beri ruang keselesaan pada jamaah untuk datang beribadah. Sebab 10 malam pertama memang luar biasa. Ada yang sampai melimpah tepi jalan, dia jangan lain melimpah atas tangga, tepi tangga, semua penuh. Kalau boleh memang satu stadium nak ditempatkan jemaah ini, sesuai sangat. Tetapi 10 malam yang kedua, sebagaimana yang diketahui, dan tidak perlu kita perlu soalan spot, dan kita tak perlu soalan tentang maklumat jangkaan dan ramalan, tak, memang benar-benar berlaku. 10 malam kedua kosong, dan mula kurang orang. 10 malam ketiga lagi, 10 malam terakhir lagi. Jadi pemahamannya menjurus ke arah 10 malam terakhir. Tetapi apa yang berlaku tindakannya kepada 10 malam yang pertama, ini kita tengok bagaikan tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku di negara kita ni, di Malaysia, hal-hal pemahaman tentang Ramadan ni, bila tidak didasarkan dengan ilmu, dia jadi terus begini. Patut ilmu ni penting, para penonton ni, kata Allah Ta'ala, ilmu ni penting. Tanpa ilmu kita ada masalah. Baik, yang kedua berkaitan tentang menjamu orang berbuka. Daripada hadis Nabi SAW, iaitu daripada Zaid bin Khalid Al-Jawni radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, berilah makan orang berbuka puasa, kerana Allah akan memberikan ganjaran pahala puasa sama dengan orang yang sedang Allah akan menjamu orang, Allah akan beri ganjaran orang yang berbuka puasa dengan hasil jamuan kita, pahalanya kita dapat, dan tidak mengurangi walau sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maksudnya lah, kita berpuasa seorang diri hari ini, tetapi ditakdirkan Allah kita ada rezeki lebih, kita jamu orang berpuasa 10 orang.
maka kita sebenarnya seolah-olah kita telah berpuasa 11 hari. Kita satu hari jamu 10 orang, 10 orang, jadi 10 tambah 1 11 hari. Sebab Allah berjanji pada kita bahawa melalui Nabi SAW, orang kita, kalau kita jamu orang berbuka puasa seorang, maka Allah akan berikan pahala puasa ni kepada kita, dan dia pun tetap dapat pahala puasa tersebut. Jadi Allah duplikatkan pahala puasa. Dia makan hasil yang kita keluarkan, hasil yang kita jamu, dia makan. Pahala puasa kita, pahala puasa orang yang makan digandakan jadi dua. Satu, gandaan pertama diserahkan pada orang yang menjamu, yang kedua diserahkan pada pemilik orang yang berpuasa. Itu kalau seorang. Kalau 10 orang, seolah-olah kita berpuasa hari yang pertama, kita dah puasa 11 hari. Sebab kita dapat pahala puasa kita dapat pahala puasa orang yang kita jamu. Jadi begitu keadaannya. Nabi nak menggalakkan pada kita pada bulan Ramadan ni, bulan rebutan, ganjaran yang begitu besar. Rebut seolah orang yang ada ilmu dia faham. Tapi berlaku sebaliknya. Kita akui ada orang menjamu puasa, menjamu berbuka puasa, kita akui ada, tapi kurang. Yang lebihnya mana? Menjamu orang yang berhari raya. Hari raya tak berhenti-henti buat rumah terbuka untuk jamu orang yang berhari raya. Sepatutnya Nabi suruh jamu orang yang berbuka puasa, tapi kita terbalik di sini, kita jamu orang yang berhari raya. Satu hari sampai 10 tempat rumah terbuka, pintu terbuka, tingkap terbuka, bumbung terbuka, dasar rumah terbuka. Terbuka apa? Lanjut sampai sebulan rumah terbuka. Tak payah masak hari. Sebab ada 10 jemputan rumah terbuka. Sebab orang jamu makan sampai kenyang, muntah. Sampai tak habis. Malam ada lagi, sebelum tidur ada lagi malam. Untuk jamuan, untuk rumah terbuka yang tak dapat buat siang, buat malam. Sampai ke hujung Syawal pun ada lagi, sampai terlebih Syawal pun ada. Untuk menjamu orang ramai dalam keadaan rumah terbuka. Tetapi hadis ini menjurus kepada menjamu orang berbuka puasa. Bukan menjamu orang yang selepas berhari raya. Jadi kita suka buat terbalik. Nabi suka buat A, kita buat B. Nabi suka buat B, kita buat C. Nabi kata ganjarannya besar di sini, bukan di situ. Tapi kita buat yang di situ, kita abaikan di sini. Kita tuan-tuan, sebab tu dalam perbicaraan kita pada petang ini ialah kita kena berilmu. Bila kita ada ilmu, kita dapat melaksanakan ibadah kita, ibadah yang luar biasa, yang cemerlangi, yang amat sangat. Kita nampak bahawa bezanya orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Apa yang Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah soal kita balik, adakah sama? Tetapi Allah jawab, la yastawu, tidak akan sama. Orang yang ada ilmu, dia buat atas faktor ilmu. Orang yang tak ada ilmu buat atas faktor nafsu. Beza nafsu dengan ilmu, dia tidak pernah bersama. Nafsu dengan ilmu dia akan bertelangang sampai bila-bila. Sebab nafsu mencari kepuasan diri, ilmu mencari manfaat diri dan orang lain. Betul, ilmu ni mesti dikehadapankan. Kita nak belajar, nak buat satu tindakan, kita kena ada ilmu, barulah kita dapat manfaat yang lebih, menepati matlamat sasaran yang kita nak. Begitu juga dalam bab sahur. Nabi kata melewat-lewatkan sahur, tapi kita mempercepatkan sahur. Nabi kan kata sunnah melewat-lewatkan sahur. Lewat semua. Melewat-lewatkan maksudnya bukan Nabi kata sunat melewatkan sahur, tak. Nabi kata sunat melewat-lewatkan sahur. Kalau boleh sahur tu hujung-hujung nak masuk subuh, sahur. Tapi kita cik seawal-awal sebelum subuh, pukul 1 pagi, pukul 12 malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Sebab apa? Kita rasa kita nak tidur lama, rasa puas tidur, jadi tak payah bangun sahur. Bangun-bangun mungkin tu azan subuh, tu solat subuh.
Tak nak bangun awal. Tak nak bangun hujung-hujung, tak mau. Kalau boleh nak lena, nak bagi cukup tidur 8 jam atau 7 jam. Jadi nampak perbezaan ni jauh kan. Nabi kata melewat-lewat kan, kita mempercepat-cepatkan. Sebagai sahur cepat, sahur awal malam, sahur tengah malam, sahur pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Nabi kata lewat-lewat. Bila kadarnya? Hadis Nabi mengatakan hamsinal ayah. Sekadar mana kamu baca Al-Quran 50 ayat Al-Quran sebelum subuh, itulah waktu sahur. Begitu juga dalam bab berbuka puasa. Nabi kata mempercepatkan puasa. Selagi mana umatku mempercepatkan buka puasa, lagi itu berada dalam kebaikan. Buka puasa ni kecepat. Kadar cepatnya macam Nabi kata, Nabi buat sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Anas bin Malik mengatakan bahawa ketika mana Nabi berbuka puasa, Nabi akan mendahulukan makan buah kurma muda, rutab. Nabi makan buah rutab. Apa maksud rutab? Kurma muda yang siap ada tangkai, yang kalau kita makan tu bunyi garing gerak, macam makan buah apple, kurma muda. Tapi kalau Nabi tak jumpa kurma muda, Nabi akan cari tamar, buah kurma kering yang biasa kita makan selama ni lah. Buah kurma kering. Kurma muda lain, kurma basah lain, kurma kering lain. Kalau Nabi tak jumpa kurma kering, Nabi akan minum beberapa teguk air, Nabi terus solat maghrib. Jadi begitu. Tetapi ada orang pusing cerita, kita tak payah makan kurma lah, sebab kurma tu manis, jadi kita makan benda manis yang sama macam kurma. Jadi kita makan kuih, ataupun kita minum air manis dulu. Ini sunnah Nabi, sebab Nabi mendahulukan benda-benda manis. Nabi bukan mendahulukan benda-benda manis. Nabi kata Nabi mendahulukan benda-benda sunnah, iaitu kurma ataupun rutab ataupun air suam, air beberapa teguk air. Tapi kita tukar, kurma tu manis, jadi kita makan benda manis. Okey lah, ada kurma depan mata, tak makan, tak apalah, sama je. Makan ni, makan apa, makan donat manis, minum air, kalau di Johor tekan dengan nama air katira, manis, cendol manis, air sirap selasih manis, koktail manis, minum benda-benda yang manis menggantikan kurma. Isu berbuka puasa, mencepatkan berbuka puasa bukan dengan benda-benda manisan. Nabi kata dengan kurma. Bila sebut kurma, dia tidak boleh tukar kepada durian. Kurma ni buah, kita tukar kepada buah durian, tak boleh. Namanya kurma adalah kurma, rutab adalah rutab. Jadi dua benda yang Nabi makan ataupun bersama beberapa teguk air ni ialah pilihan yang Nabi tunjuk kepada kita untuk menceritakan kecepatan berbuka puasa. Buka puasa kan cepat sebab nak mendirikan solat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, para menonton yang kasih Allah Ta'ala, cukuplah setakat ni saya nak kongsi beberapa kesalahpahaman tentang beberapa perkara yang dinyatakan tadi, yang Nabi suruh lain, kita buat benda lain. Jadi tak nampak urutan yang kita nak beri, tak nampak berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan perbuatan Nabi. Kita buat benda yang jauh daripada apa yang Nabi nak dalam matlamat kita mencapai kebaikan bulan Ramadan. Jadi diharapkan dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat ilmu, kefahaman, supaya kita lebih memahami, lebih mendalami tentang ibadah kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, supaya dia lebih bermanfaat, lebih cemerlang berbanding pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sekadar itu kita tamatkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.